Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita nak baca masalah perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa wajib kena tahu, kerana boleh jadi kita duk buat dah perkara tu kita tak sedar. Perkara yang membatalkan puasa ada semua 10 perkara. Jika satunya berlaku, jika kita buat satu daripada 10 ni, kira terbatal dah lah puasa kita. Tak mesti kena buat 10 perkara sekaligus dah. Yang pertama iaitu makan atau minum. Ataupun dengan halusi sikit kita sebut kata iaitu ada sewaktu masuk dalam rongga badan kita. Yang kedua iaitu wati dalam faraj. Yang ketiga iaitu mengeluarkan air mani dengan sentuh perempuan. Yang keempat iaitu sengaja muntah. Yang kelima iaitu datang haid walaupun sedikit. Yang keenam iaitu datang nifas walaupun sedikit. Dan juga yang ketujuh beranak, walaupun beranak tu stokor darah, stokor daging pun batal juga puasa. Yang ke-8 iaitu gila walaupun sebentar saja, batal juga puasa. Yang ke-9 iaitu riddah, jadi murtad, jatuh agama, waliyadzubillah, walaupun sedikit saja batal juga puasa. Yang ke-10 iaitu mabuk ataupun pitai atau khabar selok tu daripada naik fajar sampai ke jatuh matahari waktu maghrib, tak khabar lagi dia, ni batal puasa. Kalau dia khabar sebelum pada tu, kira tu tak apa. Syarat dalam 4 perkara pertama saat ni, iaitu orang yang buat kerja 4 perkara mula-mula saat ni, ia kena buat dengan sengaja dah. Ia kena buat dengan sengaja dan dia tahu kata haram. Dan juga dia tu ada ikhtiar. Dia buat dengan pilihan dia sendiri. Hak tu lah baru nak jadi batal puasa. Hak kita buat 4 perkara saat ni. Tu. Adapun kalau buat dengan tak sengaja ataupun buat dengan lupa, dia buat kerana lupa, maka tak batal 4 perkara saat ni. Iaitu gapo atik? Makan minum dengan lupa, tak apa. Tak batal. Ataupun wati dengan lupa, tak apa. Adapun 5 sampai 10 tu tidak syarat kata kena tahu ke tak tahu dak. Maknanya tahu ke tak tahu, kira tak batal puasa semata-mata. Tu 5 sampai ke 10. Nah, misal ke mari haid ke nifah ke beranak, dia mari haid sedar ke tak sedar, tak kira tu batal lah puasa dia. Kita mari tengok yang pertama dulu. Yang pertama kita tengok semula, iaitu satu, makan minum. Makan minum ni kita maklum kata macam mana rupa makan minum, tetapi ulama dia sebut dengan halusi lagi, nak nyata-nyata kata bukan sekadar makan minum saja dak lah, hak kita duk faham biasa tu. Tapi sebenarnya maksud dengan makan minum di sini iaitu masuk sewaktu dalam rongga badan. Ibarat ulama fiqh sebut kata iaitu ada satu ain, satu benua yang dapat tengok tu, ia masuk ke satu tempat dalam badan kita yang dipanggil kata jauf. Jauf ni rongga dalam badan kita. Tu selorang dalam badan kita. Macam mulut kita, dia bawa makanan turun, lalu selorang dia tu sampai ke tempat kisar sudah pergi ke bawah lagi, orang perut. Sebab tu apabila ada benar ain mana sekalipun masuk dari tu, kira tak batal puasa. Di sini kena ada 2 hal penting. Iaitu ain, hak nak masuk tu. Satu lagi jauf. Jauf iaitu rongga ni. Nak tahu macam mana kata hak tu ada jauf ke tak ada jauf. Yang pertama kita tengok ain. Gapo hati hak ada ain? Ain ni ulama kata walaupun sikit sekali, walaupun tidak dimakan kali benda tu kita tak buat makan. Kita tak buat makan kali sepengah toko batu ke toko pasir. Benar orang tak buat makan pun jadilah juga kalau masuk dalam perut gitu, kita terbatal juga. Dan salah satu daripada ain hak tak boleh juga di sini iaitu asak. Asak kira tak ain juga. Chemical changes in the nicotine, tars and other substances. Most of these products are gaseous at high temperature. Kerana kita dapat nampak dia, boleh tengok. Maka ain juga asak tu. Kalau itu apabila asak masuk, seperti dengan orang isap rokok itu,
kata batal juga. Nah. Dan juga spray hak kita semua le mulut supaya orang nyakit rock hop tu. Nah. Maka dia ada bekas pegas semua sini. Lepas tu boy tak urut ke mana nyawa tu tebik, dia pecek. Nah. Maka masuklah ubat-ubat dari mulut dia, lepas tu pergi ke bawah. Nah, situ pun kira kata batal puasa juga. Ni perbuatan ni kira kata batal puasa juga. Nah. Kerana apa? Kerana ia ada ain. Ia ada ain ciak-ciak masuk seperti mana kita tengok di gambar. Nah. Alleviate the symptoms of an asthma attack. In fact, the inflammatory cells and chemicals in your lungs can be controlled when you use an inhaled corticosteroid, ICS, the most common treatment for asthma. This medication is usually delivered to the cells in your lungs through... Dan juga obat hak kita titik masuk dalam hidung pun tak boleh juga. Kerana masuk dalam hidung, ia terus ke dalam lagi. Kata batal juga puasa. Selagi iaitu IDU. Misalnya kita duk jahit dah. Kita duk jahit, kita ambil benih gitu. Kita jilat benih. Kita dah buat gitu semua. Lepas tu benih tu ia cak dah. Lepas tu lama-lama kita dah buat dah. Rasa berubah IDU kita. Wasa lain IDU kita. Maka tu kira kata ada ain dah tu masuk dalam mulut kita. Kena kuat tubik. Kena ludah tubik IDU tu. Tak boleh telai. Kalau telai, kira kata batal puasa juga. Kerana apa batal? Kerana kita ambil ain masuk dah dalam perut kita. Nah. Walaupun gitu ada perkara yang dimaaf juga. Nah, ada perkara yang dimaaf. Ada setengah-setengah benda tu kita rasa payah nak jaga tak serius masuk dalam mulut. Nah, maka di situ ada juga yang dimaaf. Salah satunya lalak. Lalak masuk dalam mulut, lalak ke nyamuk. Nah. Kita duk molek-molek ya tu biar masuk. Maka tak batal puasa kerana kita jaga tak boleh mulut kita daripada lalak. Nah, nak tepih tak ada, kadang-kadang galik kot mana sebab tu kau masuk dalam perut pakai tak apa. Masuk dia dimakan, tak batal lah. Kerana kita tak ada sengaja. Nah, kita ada sengaja. Janganlah igat lalak. Lepas tu suak dalam mulut kita. Nah, telah tu tak boleh. Tu lalak. Ataupun debu-debu, kabut-kabut. Nah, hok duk ikut jalan, kita jalan ikut mana-mana ya ada kabut masuk dalam mulut. Nah, maka hak tu tak apa juga. Hak tu kira kata dimaaf. Nah. Ataupun air yang terlajak masuk dalam tekak dengan sebab kita koma ataupun sebab kita serak air masuk ke dalam hidung tu. Lepas tu hak serak dalam hidung tu dia terlajak masuk ke dalam lagi. Maka kira kata tak batal juga. Kira kata dimaaf. Tapi syarat kata jangan koma, kuat koma, pesing melampaui tak sih. Jangan terlajak dalam koma itu. Dan juga jangan serai ke hidung tu, jangan kuat-kuat doa. Kerana masa puasa, koma dengan rupa kuat-kuat gitu makruh. Nah, makruh. Ataupun serai masuk dalam hidung kuat-kuat doa tu jadi makruh. Kerana apa? Takut ada sesuatu masuk dalam rongga badan kita. Nah, kalau masuk sungguh kita tak sengaja, batal puasa kita. Dan kita kena qada dan kita kena imsak. Kena tehekan diri seperti kita puasa juga. Boleh makan, boleh minum. Sepengah orang puasa juga. Tu sebab tu banyak perkara situ. Tidak dimaaf. Kerana agama tak ada sokong dah. Suruh buat selajak kita pergi buat. Maka kita lah kena tanggungjawab sendiri situ. Jadi apabila kita koma ataupun serai masuk dalam hidung, tegah kita ambil semaya ataupun tegah kita mani. Kita mani hak mana yang dituntut dalam agama, supaya mani wajib ke ataupun mani hak sunat. Nah, mani pasal itu apabila kita koma, kita gapo tu tak ada terlajak ia masuk sendiri, ia terlajak masuk tekak, kira dimaaf. Tetapi mani hak lain pada wajib dan sunat, nah maka hak tu kira tak maaf kalau kita buat silap. Nah, seperti mani ke apa? Mani saja-saja nak sejuk badan ataupun mani saja-saja nak tubuh bersih. Nah, maka hak tu ingat molek. Nah, jangan buat masuk dalam tekak kita, jangan masuk dalam rongga kita kerana hak tu tidak dimaaf. Nah. Dan mani tu janganlah kita biasa tergelai masuk dan nyelai masuk tu. Nah, biasa nyelai kita mani ikut sungai ke mana, nyelai masuk dan nyelai ni pun makruh juga. Kerana apa? Supaya awak terlajak masuk koma tak ni. Makruh juga. Takut ke apa? Takutnya terlajak masuk dalam lubang-lubang dalam badan kita.
Tu sebab tu makruh. Walaupun mana wajib tapi tak wajib kena duk nyelai gitu. Nah, kita wajib kena duk nyelai. Maka nyelai tu makruh bagi orang puasa. Nah, pas kalau terajak air masuk sungguh jadi batal puasa. Nah, kerana kita buat benda makruh. Kerana air termasuk tu melalui perbuatan makruh kita buat. Maka kita batalnya puasa. Dan lagi yang dimaafnya iaitu kita tertelan makanan hak duk tinggal lagi di celah-celah gigi tu. Kita tertelan dengan kita tak ada sengaja lah. Nah, ada yang buat gigi sendiri, lepas tu habis-habis telan masuk. Kita tak sengaja gitu, hak tu dimaaf juga. Janganlah kita sengaja lah, kita tak sengaja, kita maaf juga. Dan juga rohak yang mana kita tak kuasa nak kehat ya tubik. Kita tak kuasa nak kehat ya tubik. Yang mana rohak tu duduk sapa di hak zahir dah, hak tekak kita. Hak zahir tekak iaitu duduk di makhraj ha. Kita tengok gambar tadi. Makhraj ha tu kita hak zahir. Apabila rohak dia sapa situ, lepas tu kita tak kuasa nak ambil ya tubik khabar ya jatuh ke bawah. Tertelan lagi gitu, kita dimaaf juga. Nah, kita dimaaf juga. Dimaaf juga iaitu kita telan air selepas pada kita komo saat ni. Nah, kita komo ambil semayang, lepas tu air hak duk dalam mulut kita tu yang kena campur dengan air baru hak kita baru buh saat ni cerak. Tapi kira tak apalah. Nah, kerana kita pun kuat air lebih dah saat ni. Lepas kita komo tu kita kuat air lebih dah. Lepas tu hak ada lagi tu boleh dia campur lagi dengan hak baru. Dia tak apa kat situ. Nah, tu dia maaf. Dan juga darah gusik orang tu yang wahai tubik semua. Dia biasa nyakit yang wahai tubik semua. Maka kita dimaaf juga kerana dia tu jadi ada penyakit. Nah, dia payah nak jaga. Maka wajib bagi dia iaitu dia ludah adio. Nah, dia ludah adio hak separuh daripada hak darah tu tak apa dah. Nah, hak tinggal lagi dia payah nak ludah semua tu. Maka kita kaya telan lagi juga dimaaf. Hak ni bagi pihak. Bagi orang yang ada penyakit macam tu, negosi tu darah semua. Adapun orang yang tak ada penyakit, nah macam ni, nah maka alio najis tu kena ludah tubik. Kalau telan kira terbatal. Walaupun alio ya tapi kita campur dengan darah. Nah, apabila alio yang campur dengan darah dikira kata ain hak suku pula. Kira kata ain luar. Kira kata dia bukan alio dah. Kira kata benar luar masuk. Maka apabila kita telan lagi, jadi batal puasa. Kerana kita telah telan benar luar masuk. Nah, bukan kita telan adio dah. Jangan pihak kata adio. Kerana adio telah campur dengan najis dah. Nah, kira tadi maaf iaitu bawasir. Orang dia bawasir tu. Apabila dia tubik pada punggung tu, lepas tu kita buat masuk kelip. Boleh. Nah, kita buat masuk kelip. Boleh. Kerana hak ni kira kata darurat. Dia sakit. Dia kena buat gitulah. Hak ni dimaaf juga. Gapa tak hak bukan ain. Hak saat ni benar jadi ain. Kau masuk batal. Nah. Hak ni benar bukan ain iaitu rasa. Rasa ataupun bahu. Rasa ataupun bahu. Rasa manis hak gapa-gapa rasa dia. Bukan ain dia tak ada dah tapi rasa dia ada. Hak ni kira kata rasa bukan ain. Apabila bukan ain batal tak kita nak telan dia tak batal. Nah, kerana kita bukan telan ain tak ada dah. Nah, misal mudah-mudah sepengah ubat gigi dengan bahu dia. Hak tertinggal lagi dalam mulut kita tu. Jadi ubat gigi, ya ada ubat gigi untuk guna dengan gigi. Maka kita guna dengan gigi beruh-beruh gigi sudah. Lepas tu kita ludah tubik kehat tubik. Kita rasa habis dah ain dia. Tu habis ain dia, lepas tu kita rasa gapo lagi dalam mulut. Wasa sejuk, wasa panas, wasa pedas ke apa itu. Hak tu panggil kesal dia. Athar. Panggil athar bekah dia. Bekah dia bukan ain. Maka kira tak apa. Nah, kita kena cek molek lah. Kata ain telah habis dah. Ubat gigi sendiri tu, kita kehat tubik habis licin sungguh. Tu kita tengok molek situ. Dan juga bahu kasturi ataupun bahu air, bahu kuat-kuat. Kadang-kadang kita masuk ke bilik tu, kita buka mulut, apa-apa rasa. Bahu tu adalah mulut kita ratik. Kira tak apa.
Jadi kita tidak ambil air bahu tu, sumak masuk dalam hidung kita kali. Gapo masuk dalam hidung kita? Bukan ain air bahu tu tak. Hanya bahu hak dia masuk. Bahu dengan ain lain. Apabila ain masuk batal, ni ain tak masuk bahu. Kata tak batal. Maka kesimpulannya serak benar hak ada bahu gitu tidak batal puasa sama sekali kerana kita tidak serak ain dia sekali. Nah, sebab tu ada 3 perkara saat ni, iaitu kita nak kena ain tu gapo, kita nak kena ain tu gapo, dan kita kena juga kata ain yang dimaah. Dan yang ketiga kita kena juga kata perkara yang bukan ain. Nah. Lepas tu lagi jauf. Nah, jauf. Nah. Jauf ni apa dia jauf? Dan lagi jauf. Hak saat ni kita sebut kata ain. Ain ni benar masuk. Benar masuk dalam apa? Masuk dalam jauf. Kita bahas masalah jauf. Jauf ni bagaimana jauf? Jauf iaitu rongga yang terbuka asal jadi dalam badan kita. Terbuka asal jadi mulut ke, hidung lah, nah, punggung lah. Nah, buka asal jadi dah, buka asal jadi. Biasanya ada lubang siap dah. Nah, tu. Buka asal jadi ataupun dia terbuka dengan sebab baru berlaku. Nah, misal dia ada luka gapo kuat-kuat sehingga jadi buka situ. Nah, buka situ. Lepas tu berbuka sudah, ia boleh bawa kalau kita buh benda gapo itu, ia benda tu akan pergi terus ke tempat kisar misalnya. Tu panggil rongga yang jadi jauf juga. Nah, maka sewaktu mana-mana masuk dalam rongga macam ni kira kata batal puasa. Nah, nak bawa kepada tempat kisaran perut kita ataupun nak bawa pergi ke otak. Kira kata dua-dua tu tak boleh berlaku. Nah, sebab tu rongga di sini iaitu diri rongga dan diri selorang nak bawa pergi ke rongga saat ni. Nah, kira kata tak boleh juga. Misal apa? Tekak lah, hidung lah, telinga lah. Nah, dan selorang hak duk di farat. Nah, selorang hak duk di farat. Nah, macam selorang zakar jantan ataupun selorang hak duk di palopek. Nah, duk di palopek. Kerana ia kena ada selorang juga situ nak hantar susu tu bik mari. Situ pun panggil jauf juga. Nah, kalau satu benda masuk dah tu kira terbatal juga. Nah, dan juga farat retina hak sebelah lik dalam. Masa tino duk masa nak kecing tu, dia duk macam mana. Nah, maka hak nampak lik luar gitu, hak tu dipanggil bahagian luar. Hak lik dalam, maka hak dipanggil batin. Nah, hak lik dalam. Sebab tu apabila apa benda sekali masuk ke bahagian batin, bahagian lik dalam, maka batal puasa retina tu. Yang kita nak usaha lagi kata hak mana hak lik luar, hak mana lik dalam, iaitu hak lik luar ni lah. Hak tina tu wajib kena basuh masa dia kecing tu. Masa dia istinja kena basuh lik luar ya. Tak wajib kena basuh lik dalam. Nah. Dan bukan daripada jauf ni juga. Apa arti bukan daripada jauf? Iaitu mata. Mata bukan jauf. Mata tak boleh kata jauf. Mata tidak boleh kata rongga badan kita. Kerana dia tu tersumak dengan urat-urat duduk dalam tu siap-siap dah. Tak ada lubang, panyes, ada selorang tu duduk. Nah, dia ada urat-urat duduk dalam tu siap dah. Urat darah dia, urat sen prasat dia ada cukup dalam tu dah. Nah, dia tak ada selorang kosong buka itu dah. Nah, seperti kita tengok dalam gambar. Nah. Jadi sebab tu kalau satu orang bercelok maka celok tu masuk di dalam lagi. Pun tak apa, tak batal puasa. Ataupun ubat mata. Nah, ubat mata dia buh dalam mata tu. Maka dia titik masuk. Kira tak batal. Kerana hak tu bukan rongga. Tak sepengat hidung. Hidung kawak itu batal. Ke mana lagi hak bukan rongga, iaitu kulit manusia. Nah, iaitu lubang peluh. Lubang hak tu bek peluh tu. Kira hak tu bukan jauh. Kalau ada gapo masuk daripada jalan tu, pergi ke dalam lagi daripada dia pun kira tak batal. Nah, kira tak batal. Kerana dia bukan jauh. Masuklah gapo lalui kot tu. Nah, sebab tu kita pocok ubat, vaksin gapo masuk ke jalan tu pun kira tak batal. Kerana dia bukan jauh. Hak batalnya ayat dah kata ia kena masuk lalui jauh, lalui rongga badan.
Pak ni bukan rongga badai kerana dia terkatuk ni, tertutup. Nah, kerana lubang peluh ni dia terkatuk. Nah, dia terkatuk. Tu sebab kalau kita mani tahu mana pun tak batal puasa. Kita mani tahu mana tak batal puasa. Walaupun lepas mani itu rasa segar, pelik nah, rasa kenyih tak kenyih pun tak apa. Tetapi dikata khilaful aula. Nah, khilaful aula. Tu. Makna menyalahi perkara yang lebih utama. Nah, maknanya hak utama sekali janganlah mani sampai gitu mah. Nah, mani itu kita kira tu mani untuk bersih badan tadi. Nah, lepas tu hidung. Nah, hidung di mana atik hak jadi jauh. Nah, iaitu hak di dalam benar seperti mana kita tengok dalam gambar. Nah, iaitu hak di sana pada khayshum. Di sana pada khayshum tu kira kata jadi bahagian batin hak hidung. Bahagian batin, bahagian di dalam hak hidung. Kalau ada benar gapo siapa ke dalam tu kira kata batal puasa. Nah, kalau benar tu duduk tak sampai situ lagi. Duduk kawasan ni lagi. Dari dalam tapi duduk sampai sini lagi. Kira kata tak batal. Kerana hak tu dikira kata zahir. Bahagian zahir lagi. Sebab tu kalau korek tak hidung, batal tak puasa. Tak batal. Nah, korek tak hidung tak batal puasa. Nak korek dalam mana sangat. Nah, Malaikat kita tengok dalam gambar ni. Nah. Jadi semua perkara ni tidak dimaaf kalau satu orang giwat. Nah, satu orang yang giwat perkara hak batal puasa hak saya sebut tadi, dia giwat. Lepas tu dia kata, "Oh, saya tak tahu hal itu. Saya tak tahu kata pakai spray tu, spray penyakit root tu jadi batal puasa. Saya tak tahu." Maka lah ni saya tahu dah lah. Puasa lepas dah kira kata lah mana? Kira kata kena qada. Tidak dimaaf weh kalau satu orang tak tahu situ, tidak dimaaf. Kecuali dua orang yang tak tahu tak apa. Iaitu satu orang baru masuk Islam. Yang kedua orang yang duduk jauh daripada tempat ulama. Nah, tempat orang ngajar, tempat sekolah, tempat kawasan ulama tu. Dia duduk jauh nah, duduk dalam pulau mana tahu. Nah, ulama tak sapa juga dan alat teknologi ni pun kita tak sapa juga. Kira tu tak apa. Ya puasa baik mana pun tak apalah. Nah, tu. Orang lain pada tu kira tak batal puasa.